Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah Ta'ala dipertemukan dalam majlis ilmu di alam maya ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita kefahaman tentang agama, insya-Allah. Dalam kesempatan kali ini Ustaz nak berkongsi tentang satu tajuk yang sangat berkait dengan bulan Ramadan, iaitulah Al-Quran. Malah Ramadan itu sendiri dinamakan sebagai Syahrul Quran. Salah satu nama ataupun gelaran untuk Ramadan adalah Syahrul Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Dan Al-Quran sangat berkait dengan ibadah puasa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Baik. Kenapa bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran? Bulan Al-Quran. Ustaz yakin semua tahu yang dalam bulan inilah diturunkan Al-Quran. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan kepada petunjuk-petunjuk, serta menjadi pembeza, pemisah antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Ayat ini jelas menyatakan Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Malah bukan sekadar Al-Quran, suhuf yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim, Taurat, Injil juga Allah turunkan dalam bulan Ramadan. Itu satu kelebihan bulan Ramadan. Baik. Dan penurunan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu ada dua peringkat. Pertama, diturunkan sekaligus kesemuanya daripada Lauf Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Bilakah diturunkan Al-Quran secara sekaligus ini? Iaitulah pada malam Lailatul Qadar. Yang Allah Ta'ala sebut di beberapa tempat dalam Al-Quran. Antaranya ayat yang biasa kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan ia, yakni Al-Quran itu, pada malam Lailatul Qadar, yakni turun secara sekaligus. Al-Quran awal hingga akhir diturunkan daripada Lauf Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia ini. Itu yang pertama, peringkat pertama. Peringkat yang kedua adalah diturunkan daripada langit dunia Baitul Izzah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam secara mufarraqan, secara peringkat demi peringkat ataupun sedikit demi sedikit, selama 23 tahun. Jadi yang kita sambut nuzul Quran pada 17 Ramadan itu, tarikh yang masyhur lah, itu merujuk kepada peringkat yang kedua, yakni diturunkan Al-Quran itu daripada Baitul Izzah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam secara sedikit-sedikit, yang mengambil masa 23 tahun. Tarikh 17 Ramadan itu tarikh yang masyhurlah, disebut dalam kitab sirah dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, di sana ada juga pandangan-pandangan yang lain. Ada yang mengatakan pada 7 Ramadan, 18 Ramadan, 21 Ramadan. Ada riwayat menyebut 24 Ramadan.
Maka bukanlah kita nak jadikan perbezaan tarikh ini sebagai satu pertikaian. Kesimpulannya sama ada 7, 17, 18, 21, 24, kesemuanya masih berada dalam bulan Ramadan. Jadi oleh kerana itulah Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kan? Kerana daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus pun pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, kemudian daripada Baitul Izzah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam juga pada bulan Ramadan, dengan tarikh-tarikh yang kita sebut tadilah, dan dengan perbezaan pandangan di kalangan para ulama dan sebagainya dalam bulan Ramadan. Dan juga dalam bulan ini, bulan Ramadan ini, Jibril alaihi salam bertadarus dengan baginda sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, menjadi satu penekanan kepada kita dalam bulan Ramadan untuk banyak membaca Al-Quran, sama ada secara bertadarus ataupun secara bersendirian. Terpulang bertadarus, paling tidak kita dapat membetulkan bacaan dan mendengar bacaan daripada orang lain. Kalau tidak ada masa nak bertadarus, silakan kita membaca secara berseorangan, individu. Baik, kita dah sebut tadi Al-Quran dan puasa ni sangat berkait. Dalam bulan Ramadan, puasa tu fardu, tak boleh tidak, kena buatlah. Manakala Al-Quran itu sesuatu yang sangat dituntut dalam bulan Ramadan, walaupun bukanlah hukumnya fardu, tapi kedua-duanya ada berkaitan. Apa kaitan kedua-duanya? Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Quran akan memberi syafaat kepada hamba pada hari akhirat. Yaqulu as-sha'im, "Ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin-nahar, fashaffi'ni fihi." Wa yaqulu al-Qur'an, "Mana'tuhu an-nawma bil-lail, fashaffi'ni fihi." Qala fayushaffa'an. Baik. Nabi SAW bersabda, puasa dan Quran akan beri syafaat kepada hamba. Puasa akan berkata pada hari akhirat, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menghalang dia daripada makan, minum dan juga mengikut syahwatnya pada waktu siang. Maka jadikanlah aku ini syafaat untuk diri dia." Quran berkata, "Wahai Tuhan, aku telah menghalang dia ini daripada tidur pada waktu malam." Yang ini untuk sehingga dia dapat membaca Quran. Dia baca Quran, dia kurang tidur pada waktu malam. Fasyafi'ni fihi, maka jadikanlah aku ini dapat memberi syafaat, menjadi syafaat kepada dia. Maka kedua-duanya itu dapat fayushaffi'an. Maka kedua-duanya itu dapat diberi keizinan untuk memberi syafaat kepada hamba tadi. Ini Nabi sebut secara bersama, puasa dan Quran. Dalam bulan Ramadan kan siang kita berpuasa 14 jam lebih kurang, kan? Baca Quran juga waktu siang. Malam lagi banyak kita baca Quran, sama ada dalam solat ataupun luar solat, dalam sunat tarawih ataupun luar daripada sunat tarawih atau sunat-sunat yang lain. Baik, jadi kedua-duanya akan dapat memberi syafaat. Dalam hadis lain Nabi sebut, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, yakni pada hari akhirat, memberi syafaat kepada orang li ashabi, orang yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran, yang membaca Quran. Perkataan li ashabi itu sangat mendalam sebenarnya. Ashab itu perkataan jamak, banyak. Kalau tunggal kita sebut sahib. Sahib ini maksudnya sahabat, teman.
Tapi sifat sahib adalah teman yang mengikut. Oleh kerana itu kita sebut Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sahibu Rasulillah. Sayyidina Abu Bakar itu sahabat kepada Rasulullah SAW. Kerana sifat sahabat, dia bukan sekadar bersama, tapi dia mengikut Rasulullah. Dan kita tak kata sebaliknya. Kita tak kata Nabi SAW sahabat Sayyidina Abu Bakar. Jadi perkataan sahabat itu menunjukkan bukan sekadar kita sentiasa bersama, tetapi sifat kita mengikut. Maka bagi orang yang membaca Al-Quran, bukan sekadar baca, tetapi dia juga mengikut panduan Al-Quran. Jadi orang yang sebegini yang akan dapat syafaat pada hari akhirat. Baik, itu yang pertama. Persamaan antara puasa, kaitan puasa dengan Quran, Nabi sebut kedua-duanya dapat memberi syafaat. Yang kedua, yang ni saya minta supaya dapat diberi sedikit perhatian. Kita lihat apa matlamat puasa itu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Wahai orang beriman, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Apa objektifnya? Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu tergolong dalam golongan yang bertakwa. Jadi kalau kita buat satu formula mudah, makna puasa itu matlamat akhirnya adalah takwa. Kan? Matlamat akhirnya takwa. Kita baca pula ayat awal surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala firman, A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Itulah Al-Quran. Perkataan itu biasa kita guna ini kan, dekat dengan kita. Itulah Al-Quran menunjukkan maqam Al-Quran yang tinggi dan mulia. Dzalikal kitab, itulah Al-Quran. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Yang ini penting. Menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Baik, kita kembali kepada puasa. Puasa membentuk manusia menjadi orang bertakwa. Dan orang bertakwa ini akan mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, ataupun Al-Quran akan menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Mungkin kita tertanya-tanya, Allah menyatakan Al-Quran itu hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Kenapa disebut hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang bertakwa? Tidak disebut hudan lin nasi ajmain, petunjuk kepada semua manusia. Memang Al-Quran menjadi petunjuk kepada semua manusia, tapi dalam ayat ini Allah sebut hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kerana orang yang bertakwa inilah orang yang memang nak mengambil Al-Quran itu sebagai rujukan dan panduan. Orang yang bertakwa lah yang akan mengambil petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran. Jadi kalau tidak ada sifat takwa, mungkin dia tidak tertarik kepada Al-Quran itu, tidak tertarik kepada petunjuk-petunjuk yang ada Al-Quran. Jadi nak dapat takwa, Allah atur kita supaya berpuasa dalam bulan Ramadan. Puasa membentuk takwa, dan akhirnya Al-Quran menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Nampak perkaitan? Puasa, takwa, dan Al-Quran menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Melalui proses puasa, akhirnya manusia akan kembali kepada Al-Quran.
manusia akan kembali kepada Al-Quran, kembali mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Kita dituntut bukan sekadar membaca Al-Quran. Membaca tu ialah salah satunya, tapi kita juga dituntut untuk mempelajari Al-Quran itu, tadabbur Al-Quran, yang akhirnya membawa kepada beramal dengan kandungan Al-Quran. Sebab tu membaca Quran ni dia ada dua, qiraat ta'abbud dengan qiraah tadabbur. Kalau qiraah untuk ta'abbud ini, yang ni yang kita lakukan sekarang, kita letak target untuk khatam membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kita target untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Tapi kalau qiraah tadabbur, mungkin sehari satu ayatnya. Satu ayat yang kita cuba untuk melihat maknanya, memahami maknanya, hukum hakam berkaitan dengannya, dan apa yang boleh kita bawa dalam kehidupan kita melalui ayat yang kita baca. Itu qiraah tadabbur. Qiraah tadabbur ni dia tak banyak, mungkin sehari satu ayat, 2-3 hari untuk 1-2 ayat. Tapi kalau qiraah untuk ta'abbud, yang tu kita memperbanyakkan bacaan. Kedua-duanya adalah dituntut, kan? Cuma yang tadabbur tadi akan menatijahkan step yang seterusnya. Kalau ta'abbud, kita baca tanpa kita faham, pahala dapat tak? Dapat. Kalau setiap huruf tu 10 pahala, dalam bulan Ramadan digandakan pahala tu lagi banyak. Tapi qiraah tadabbur, mungkin kita tak banyak baca ayat Quran, tetapi kita cuba memahami, mengerti, mengeluarkan, melihat hukum hakam yang terkandung di dalamnya, yang akhirnya akan menjadi pedoman dan panduan dalam kehidupan kita. Dan matlamat Al-Quran yang akhirnya itu menjadi pedoman dan panduan kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Penyayang. Allah ciptakan manusia ini, tidak dibiarkan manusia itu hidup sesuka hati. Maka dibangkitkan para rasul dan diberikan Alkitab, kitab-kitab kepada mereka sebagai panduan, manual kehidupan kepada manusia. Kemana kita nak tuju? Kemana kita nak pergi? Bagaimana kehidupan kita ini? Seperti kita beli barang elektronik yang baru lah, kan? Biasanya dia bagi satu buku manual cara penggunaan, kan? Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dapat guna peralatan itu dengan betul. Sekiranya ada masalah, boleh rujuk dalam buku manual penggunaan itu. Dia akan beritahu kalau masalah macam ni kemungkinan diakibatkan perkara ini, begini. Maka Al-Quran menjadi manual kehidupan kita supaya kita berjaya. Kalau kita menghadapi masalah kesukaran dalam kehidupan kita ini, maka kita kembali kepada Al-Quran, merenungi. Dalam Al-Quran itu ada jawapannya. Tapi jawapan tu nak dapat macam mana? Kenalah tadabbur. Afala yatadabbarun Al-Quran? Kenapa manusia ini tidak tadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Apakah hati-hati mereka itu ada kunci yang menghalang hati tadi terbuka untuk merenungi dan menghayati Al-Quran? Jadi Al-Quran bukan sekadar hiasan. Kebanyakan kita beli khat yang cantik dan kita letak, dan kita sendiri tidak mengambil ibrah, pengajaran daripada ayat yang kita letak. Sedangkan tujuan kita letak itu bukan perhiasan itu, tapi mengingatkan kita kepada kandungan ayat tersebut. Bila kita tengok, kita ingat, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu peranan Al-Quran dalam kehidupan kita, dan kita hendaklah mendekatkan diri kita dengan Al-Quran ini sebagaimana dekatnya diri kita ni dengan telefon bimbit lah. Kita bangun pagi, apa yang kita cari? Telefon bimbit, kan? Itu kita bangun pagi, ada masa
tengok telefon, update itu, update ini. Kerap dengan telefon ni. Kita cuba jadikan Al-Quran, hubungan kita dengan Al-Quran seperti hubungan kita dengan telefon bimbit. Sebab tu kita tak pelik bila kita mendengar kisah-kisah bagaimana para alim ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka ni dapat khatam Al-Quran banyak kali dalam bulan Ramadan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah 60 kali. Ya Allah, kita banyak mana yang dapat kita baca, ayat yang dapat kita baca sehari dalam bulan Ramadan. Kita kena ingat dah banyak hari dah ni berlalu bulan Ramadan ni. Di mana kedudukan kita dengan Al-Quran? Jadi kalau kita nak jadi begitu, jadikan Al-Quran itu pendamping kita. Ada masa kita buka dan kita baca, ada masa kita buka dan kita baca, maka dengan itu insya-Allah hubungan kita dengan Al-Quran itu akan semakin baik. Lebih-lebih lagi Al-Quran ni kita mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Setiap Nabi dan Rasul itu Allah berikan mukjizat. Tapi setelah mereka wafat, ke mana mukjizat itu? Berlalu, habis dengan kewafatan para Nabi dan Rasul itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga Allah kurniakan banyak mukjizat. Dan yang berkekalan sampai hari kiamat ada di depan kita. Salah satu mukjizat baginda SAW yang kekal sampai kiamat ada depan kita, iaitulah Al-Quran. Dengan ketinggian bahasanya, keindahan rimanya, ketepatan maknanya, kandungannya, faktanya, datanya, itu membingungkan semua orang. Tidak boleh nak menyangkal kandungan Al-Quran itu. Malah Al-Quran itu sendiri apabila dikaji oleh orang bukan Islam, mereka terpaksa mengakui kebenaran fakta-fakta, khususnya fakta sains yang dibawa oleh Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak dapat diubah sampailah hari kiamat. Tak dapat diselewengkan. Itu kehebatan Al-Quran. Dan orang yang cinta akan Allah, rindu akan Allah. Dan kita kena ingat, salah satu perkara yang kita perlu usahakan dalam hidup kita ini adalah mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Orang yang cinta kepada Allah Ta'ala ni, mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai pengubat rindu. Pengubat rindu. Rindu mereka kepada Allah. Nak bertemu tu lambat lagi, kan? Nak melihat Allah lambat lagi. Tapi kerinduan yang membuat-buat itu menjadikan mereka mendampingi Al-Quran, pengubat rindu. Seperti orang bercinta lah, kan? Orang bercinta ni dululah, orang dulu bercinta dia guna surat, hantar surat, kan? Kan bila mana datang kerinduan itu, dia akan baca surat tu, baca berkali-kali, tak jemu. Padahal kandungannya tidak berubah. Kandungan tidak berubah. Kenapa begitu? Kerana kerinduan itu ada. Maka seseorang yang rindu akan Allah Ta'ala itu, mereka membaca Al-Quran itu mengobati kerinduan. Malah tidak akan jemu. Makin baca, makin mendalam maknanya, makin nampak indah susunan bahasanya, kan? Kita nak jadi sebegitu. Oleh kerana itu, mungkin kita pernah mendengar, kan? Ada salah satu kata-kata orang saleh, idza aradta an yukallimaka Allah fa'alaika biqira'atil Qur'an, wa idza aradta an tukallima Allah fa'alaika bid-du'a, wa idza aradta an tukallima Allah wa yukallimuka fa'alaika bis-salah. Cantik, ayat ni cantik. Sekiranya kamu berkehendak Allah berbicara dengan kamu, maka bacalah Al-Quran, kalam Allah. Dan sekiranya kamu berkehendak untuk berbicara dengan Allah,
maka kamu perlu berdoa. Kan doa kita minta pada Allah, bermunajat, minta berbicara dengan Allah. Dan sekiranya kamu berkehendak supaya kamu dapat berbicara dengan Allah, Allah berbicara dengan kamu, fa'alaika bisalah, maka kamu hendaklah mendirikan solat. Sebab dalam solat itu, dalam suratul Fatihah, kita membaca ayat suratul Fatihah satu demi satu, dan Allah menjawab setiap ayat yang kita baca itu. Seperti kita berkata-kata dengan Allah dan Allah berkata-kata dengan kita. Jadi kerinduan seorang mukmin terhadap Tuhannya itu akan terubat bila mana dia dapat membaca Al-Quran, seolah-olah Allah berbicara terus dengan kita. Dan inilah kehebatan Al-Quran yang perlu kita renungi, yang perlu kita hayati, dan kita ambil kesempatan kita dalam bulan Ramadan ini untuk supaya kita dapat semakin dekat dengan Al-Quran, ya, supaya nanti keluar daripada bulan Ramadan, hubungan dengan Al-Quran itu jadi lebih baik. Kalau dapat diambil kesempatan untuk menghafal Al-Quran, itu Masya Allah, hebat. Jadi itulah serba sedikit yang dapat Ustaz kongsikan berkaitan dengan Ramadan sebagai syahrul Quran. Mudah-mudahan insya-Allah sama-sama dapat kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.